السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, kita bersyukur kerana pada malam ini Allah Azza wa Jal mentakdirkan untuk kita mengadakan kelas dan kuliah bulanan yang mana mengikut jadualnya hari Jumaat, tapi oleh kerana ada hal yang tak dapat dielakkan, urusan yang tak dapat disusun, maka kita terpaksa bawa kepada hari Ahad pada hari ini. Walau bagaimanapun tuan-tuan, yang pentingnya kita diberikan kesempatan untuk duduk dan mendengar kisah daripada Al-Quran. Sebahagian kita mungkin telah jauh daripada Al-Quran. Sebaik saja berakhirnya Ramadan, kita pun dah tak belik Quran. Kita dah tak tengok Quran. Seakan-akan Al-Quran itu turun dan dibaca hanya pada Ramadan. Kita mohon Allah Azza wa Jal melindungi diri kita dan keluarga kita daripada meninggalkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan keluarga kita Ahlul Quran, orang yang dekat, orang yang rajin membacanya, mentadabbur, mengkaji, memahami Al-Quran. Kerana satu-satunya teman yang akan membela kita, yang akan mempertahankan kita, yang akan memberikan syafa'ah pada hari kiamat, Quran. Harta benda anak pinak semua ni tak berguna. Yauma la yanfa', Quran sebut. Yauma la yanfa', pada hari yang mana tidak berguna. La yanfa' malun wala banun, harta benda yang kamu miliki, anak pinak, zuriat keturunan, melainkan manusia yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Baca tuan-tuan Quran. Malam ini, kalau tuan-tuan masih ingat kuliah yang lepas, akhir sekali kita cakap tentang tajuk Musa dan Khidir. Last tajuk kita Musa dan Khidir. Nabi Allah Musa dengan Khidir. cerita perjalanan Nabi Allah Musa alaihi salam dengan
Khidir. Malam ini kita akan sambung cerita baru selepas kalau tuan-tuan baca suratul Kahfi hari Jumaat, lepas cerita Musa dengan Khidir, cerita apa? Kalau baca suratul Kahfi, selepas habis saja Musa dengan Khidir, kau tanya Musa dengan Khidir, tengok atas, tengok bawah. Andaikah takdir, tengok andaikah takdir. Tak tengok. Andaikah takdir tu yang dia tinggal bini dia nak beranak, yang dia nak pergi kahwin lain tu, tengok tak? Tak tengok juga. Saya pun tak tengok. Kemarin pergi rumah kawan beraya. Kita raya tak habis Hari ni masjid ni buat jamuan raya kan. Saya duduk tengok gua ada ketupat lebih. Cerah. Pergi tengok apa? Pergi kenduri raya satu rumah tu, tertengoklah cerita tu, tajuk takdir apa lah. Tapi saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, manusia ni dia memang suka kepada cerita, kisah, story. Sebab itu kalau kita tengok penceramah-penceramah yang pandai bercerita, dia akan disukai orang. Salah satu teknik pengajaran, dia kena masuk juga unsur bercerita. Al-Quran meraihkan tabiat itu. Quran tahu manusia dia suka cerita. Sebab itu salah satu daripada isi kandungan Al-Quran adalah kisah umat terdahulu. Kerana Allah mengetahui tabiat, sifat, naluri manusia itu, dia suka dengar cerita. Bukan kata budak-budak ya. Budak-budak suka cerita, orang tua suka cerita, semua orang suka cerita. So kalau pandai cerita sikit, kan? Tapi kalau betul baca tu, dia seorang kan? Tak salah kita mempelbagaikan cara untuk kita nak sampaikan pada orang. Cikgu-cikgu pun kadang-kadang dia cerita, dia ajak sikit, dia cerita. Cuma bercerita atau menyampaikan cerita itu tidak salah. Itu salah satu kaedah kita nak tarik orang untuk memberikan perhatian kepada apa yang kita nak sampaikan. Yang salahnya bila kita tidak menapis cerita-cerita yang kita nak kongsi pada jamaah. Cerita tu tak salah. Saya pun kadang-kadang saja baca-baca cerita yang mana ada cerita sahabat, cerita ulama, cerita-cerita yang ada pengajaran. Samping kita mengajar, kita selit dengan satu dua cerita, okey. Tapi cerita itu hendaklah memberikan manfaat, tidak bercampur unsur-unsur khurafat, tahyul dan benda-benda yang palsu. Ni cerita buaya apa? Tak payahlah kan. Cerita-cerita dalam Quran bagus. Pasal tu kita ambil satu cerita Quran, kita kongsi. Baik. Cerita yang kita nak dengar pada malam ini, kisah yang berikutnya, berakhir sahaja cerita Musa dengan Khidir. Allah Azza wa Jal menyambung cerita Zulkarnain. Zulkarnain. Jadi malam ni ceritanya, cerita tajuk Zulkarnain. Kan? Wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Kadang-kadang dia Dzulqarnain,
Dzulqarnain. Dia dalam bahasa Arab ni, dia perubahan baris itu disebut sebagai ilmu nahu. Kadang-kadang baca atas, depan, bawah, itu dia berhubung kait dengan nahu. Nahu ni artinya grammar lah. Grammar. Kan? Kenapa kita baca Dzulqarnain? Kerana sebelumnya ada an, kan? Ada huruf jar. Ini nahu. Sebab zu tu dia adalah daripada dia panggil pula asmaul khamsah, kata nama 5. Ni Arab lah, bahasa Arab. Tapi tuan-tuan jangan pelik. Saya duk dengar cerita Dzulqarnain. Yang ni siapa pula? Awak. Yang ni Dzulqarnain. Kawan tu lah juga. Tapi pasal apa yang ustaz tu cerita Dzulqarnain, yang ustaz pergi baca Dzulqarnain? Orang tu lah juga. Tapi yang ni perubahan kerana ada unsur bahasa Arab, kan? Dia ada tata bahasa lah. Tapi tak apalah, tuan-tuan tak perlu mengetahui dengan lebih lanjut, kerana Quran dah ada baris. Kan? Orang yang meletakkan baris Quran ni nama dia Abul Aswad Ad-Du'ali, kan? Dia letak Quran baris supaya orang boleh baca senang. Kalau tak ada baris, asalnya tak ada baris, kan? Tera ada baris pun jadi kelang tera ada baris tu pun kelang kabut baca, lintang bukang. Kalau tak ada baris, jenuh lagi kalut, kan? Abul Aswad Ad-Du'ali dengan Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, dia boleh letak baris, kan? Supaya orang boleh baca Quran ni dengan betul, kan? Dengan betul. Baik. Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal cerita tentang Dzulqarnain ni. Tuan-tuan bisa dengar tak Dzulqarnain ni? Dzulqarnain pertama, nombor 1, nak bagi clear. Dzulqarnain bukan nama orang. Tu dulu. Dzulqarnain ni bukan nama. Dzulqarnain ialah gelaran. Dia bukan nama. Jadi orang yang dimaksudkan tu nama apa? Tak tahu. Quran tak habaq nama apa. Cuma Quran kata gelaran dia Dzulqarnain. Apa dia? Gelaran dia apa dia? Orang kita buhlah nama anak Dzulqarnain, tak apalah, tapi sebenarnya tu bukan nama, tu gelaran. Zu artinya yang memiliki. Pasal itu kita ada Zulfadli, Zulhelmi, tu zu tu. Zulkifli. Tu daripada zu aja. Asalnya zu, lepas tu dia sambung. Zulhelmi, Zulfadli, apa lagi? Zulkhairi, Zulkifli, Dzulqarnain. Zu, asalnya zu je. Lepas tu dia campur. Yang kalau Zulfadli, yang memiliki kelebihan. Zu tu artinya yang memiliki. Jadi kalau Dzulqarnain, apa dia? Yang memiliki apa? Yang memiliki 2 tanduk. Masa tuan-tuan buh nama anak-anak Dzulqarnain tu, tahu tak maksud tanduk? Dia kata, dalam Quran ada. Kan? Mujuk dia tak buh Khannas. Nama apa anak hang? Muhammad Al-Khannas. Astaghfirullah. Al-Khannas tu Al-Khannas. Min syarril waswasil khannas. Buh Al-Khannas. Al-Khannas tu setan. Tapi dalam Quran. Dialah dalam Quran, tapi cerita setan. Oh, setan ke? Dia pantang dengan Arab sikit, pantang Quran sikit, pantang bunyi sikit, dia kira apa ni ya? Dia kira bagus ya, kan? Dzulqarnain artinya yang memiliki 2 tanduk. Tapi yang memiliki 2 tanduk ni dia bukan maksud tanduk tu, tanduk kepala tu. Dia merujuk kepada kekuasaan kerajaan dia. Tanduk itu merujuk kepada apa? Timur,
dan barat. Artinya Zulkarnain ialah seorang raja yang Allah berikan kerajaannya merentasi timur dan barat. Tu dia punya besar, dia punya kerajaan dia tu timur dan barat di bawah pemerintahan jajahan takluk dia. Itu cerita dia. Siapa dia Zulkarnain ni? Zulkarnain ni mudahnya dia raja. Dia raja. Dia ialah pemerintah yang memiliki kekuasaannya timur dan barat. Masyriq wal maghrib. Timur pun kerajaan dia, barat pun kerajaan dia. Tu dia punya besar. Oleh kerana kerajaannya yang besar, maka dia timur dan barat di bawah jajahan dia, dia digelar Zulkarnain. Orang yang menguasai timur dan barat. Nama dia siapa dia? Zaman bila? Kerajaan dia nama kerajaan apa? Kesemua itu tidak disebut di dalam Quran dan tak disebut di dalam hadis. Ni saya nak sebut ni, tuan-tuan kena ingat ni. Pasal tajuk Zulkarnain ni popular. Oleh kerana Quran tidak cerita Zulkarnain ni siapa dia, nama apa, duk di mana kerajaan dia, ibu negara dia di mana, zaman siapa, bila dia memerintah, lama mana dia memerintah, Quran tak sebut. Maka marilah riwayat-riwayat Israiliyat, marilah cerita-cerita yang kemudian ni, dan juga kajian-kajian yang dibuat. Selalunya tuan-tuan dengar siapa dia Zulkarnain, yang selalu orang kaitkan, Alexander the Great. Pasal apa? Alexander the Great ialah pemerintah Rom. Alexander the Great, Alexander yang maha agung, kerana kerajaan dia besar. Jadi orang kata Zulkarnain tu yang dimaksudkan itu, Zulkarnain dalam Quran itu dia merujuk kepada Alexander the Great. Maka keluarlah cerita-cerita Alexander the Great ni, sebab ada persamaan kerajaan besar, pemerintah yang hebat, tentera yang besar. Tetapi saya nak sebut, itu hanya satu teori dakwaan yang tidak disokong oleh dalil. Jadi kita nak kata 100% Alexander the Great tak boleh, sebab Quran tak habaq. Siapa dia? Boleh jadi. Boleh jadi. Ada possibility tak? Boleh jadi. So marilah tulis cerita-cerita Alexander the Great ni, dia kata Zulkarnain ni lah. Tak. Quran tak habaq. Satu lagi, yang tadi Alexander the Great ni siapa dia? Raja Rom, pemerintah Rom. Satu lagi yang dikaitkan dengan Zulkarnain ialah Kharus. Kharus, pemerintah Parsi. Kharus the Great juga. Kharus the Great, dia pemerintah Parsi, hebat juga. Dia yang telah membebaskan Yahudi yang ditangkap di Babylon. Babylon di mana? Babylon di mana? Babylon, tak pernah dengar Babylon. Babil dalam Quran sebut Babil. Babylon di Iraq. Sebab itu ketika Amerika masuk menyerang Saddam Hussein pada 2001 saya pun tak lupa, antara Iraq ni dia tamadun dunia tau. Tamadun dunia. So Babylon ni ada di Iraq, di Babil kan, yang mana Babylon ni cerita dia tentang apa? Malaikat Harut Marut. Dalam Quran sebut. Tak apa, baik, pendekkan cerita. So, yang pertama yang tak jelas,
Maksud bila saya kata tak jelas, apa dia maksud dia? Quran tak sebut benda tu, hadis pun tak ada. Okey, nombor satu, siapa dia Zulkarnain? Nama apa? Bangsa apa pun kita tak tahu. Zulkarnain ni Arab ke? India ke? Cina ke? Orang putih ke? Tak tahu. Silap hari bulan, Banat. Tapi tak mungkin kot, takkan Banat. Kalau kerai ke? Saya buat gitu. Saya nak habaknya, dia tak habak lah. Quran tak habak, bolehlah mengaku Zulkarnain itu ialah Sultan kan orang kita ni dia pantang sikit Melayu-Melayu ni. Zulkarnain ialah Sultan Mansur Shah. Dia telah membawa hang tuah. Lepas tu kita tanya pula, kan Zulkarnain yang buat tembok Ya'juj Ma'juj ni? Jadi di mana tembok Ya'juj Ma'juj ni? Ialah di Banjaran Titi Wangsa. Abuh pilah. Dulu dia cerita kapal tu tarik kan. Orang kita ni dia cerita macam tu lah. Orang kita ni dia cerita ni sakan. Dia kata aku pi jamuan raya Masjid Gurin. Ish. Dia punya ramai daripada Changlun parking. Berjalan sampai makan sate Allah. Sate besar tu batang traffic light Ada penceramah lagu tu? Ada Mau dia cerita lagu tu, tuan-tuan pun tu dia. Hak yang tu yang dengar tak lena. Hak penceramah lagu tu yang dengar tak lena, hak syiar bayar 5,000 hak tu. Betul tak? Hak tu. Kan? Kalau dia kena cerita, dia tak boleh cerita hak biasa-biasa. Dia kena cerita tu. Kira orang utara lah. Ada pepatah, bukan pepatah Arab. Sembang belak apa? Belak apa? Belak apui. Makna sembang tinggi lah. Dia kena lagu tu lah. Saya pun tak berapa nak tahu kan belak apui. Tapi sebahagian orang tu dia punya sakan, dia goreng, hangit. Tajuk cerita ni. Mau cerita Zulkarnain, dia cerita Ya'juj Ma'juj, dia cerita kok ni, dia cerita kok ni, kita pun dengar. Sebahagian besarnya dia reka dan dia ambil daripada sumber Israiliyat. Cerita-cerita sumber tok nenek Yahudi. Yang depa tu pun bukan depa tahu pun, cuma cerita turun temurun. Bolehlah nak dengar buat halua telinga, tapi nak pegang sebagai fakta, nak pegang kata itu ialah benda yang muktamad, qat'i, betul, sahih, tak boleh. Ia hanya sekadar cerita. Macam depa cerita, di Kedah ada nama apa? Siung. Lagi? Baling, betul? Apa tahu? Jin baling siung jatuh macam mana tak tahu. Adalah cerita dia tu, tapi cerita. Nama. Jadi tuan-tuan kena beza apa yang Quran cerita dan apa yang orang tokok tambah. Kan? Baik. So Quran tak kata siapa dia, tak cerita tentang latar Zulkarnain ni. Dia punya wa ma hiya syakhsiyah. Dia punya syakhsiah dia. Quran tak sebut. Di zaman dia hidup bila? Daulah kerajaan dia bila? Peperangan dia tak cerita. Dan lebih menarik, Zulkarnain ni takat yang tuan-tuan duk dengar, dia pergi ke berapa tempat? 3. Yang pertama Quran kata dia pergi ke tempat terbenam matahari. Lepas tu dia pergi tempat terbit matahari. Lepas tu dia pergi di suatu pergunungan yang ada 2 gunung yang mengalir di tengahnya air. Di situlah Ya'juj dengan Ma'juj duduk. So dia pergi 3 tempat, 3 perjalanan.
Satu, dia pergi mana? Tempat matahari terbenam. Dia pergi. Jumpa laut. Sebab apa jumpa laut? Matahari jatuh di mana? Dalam laut lah. Bahasa kita lah, kan? Tuan-tuan nak tengok matahari terbenam, pergi tang mana? Pergi mana? Pergi Kola lah. Dia tak jom pergi Arau. Buat apa? Pergi tengok matahari terbenam. Hang pergi ketahuan lagi. Orang akan ajak pergi tengok matahari terbenam di tepi laut. Ni yang saya sebut ni, apa yang Quran cerita. So dia pergi di mana? Pertama dia pergi tempat matahari terbenam. Matahari terbenam. Kemudian dia pergi tempat matahari naik. Kemudian dia pergi ke satu pergunungan. Di antara dua gunung tu ada air mengalir. Di situ tempat Ya'juj Ma'juj. Ni saya cerita secara umum dulu. Sebab kita tengok Quran step by step. Okey, baik. Sebab apa saya sebut 3 tempat tu? Nombor 1, Quran sebut dia pergi ke tempat matahari terbenam. Matahari terbenam di mana? Alik mana? Tuan-tuan, matahari terbenam belah mana? Banyak ni sengkok ketupat ni. Ngantuk. Matahari terbenam barat. So pertama dia pergi ke sebelah barat. Okey. Quran kata dia pergi ke arah matahari terbenam di sebelah barat. Tetapi Quran tak habaq tempat yang tepat. Di mana dia pergi? Dia cuma habaq dia pergi ke suatu kawasan yang matahari terbenam. Di mana tempat tu? Negara apa? Quran tak habaq. Jadi bolehlah macam-macam teori lah. Negara tu, kawasan ni, ada yang kata Laut Hitam, ada yang sebut kata tempat yang pertama dia pergi tu ialah Laut Hitam. Kemudian dia pergi ke negara sebelah matahari terbit. Quran habaq matahari terbit. Tuan-tuan jangan lajak pula. Sakan Zulkarnain pergi Jepun. Hang baca mana? Ustaz kata matahari terbit, bukan negara matahari terbit Jepun. Kan? Jepun. Dia sebut negara tempat matahari terbit, tapi dia tak habaq kawasan mana. Tapi nak habaqnya apa dia? Pentingnya tuan-tuan ingat satu ya. Barat dia sampai, timur dia sampai. Besar punya. Yang dia pergi itu semua kerajaan dia. Tuan-tuan, kerajaan dia. Kita di Perlis pun tuan-tuan jalan habis tak? Perlis ni jalan habis tak lagi? Pasal tu kadang-kadang naik satu-satu tempat viral di Perlis, orang tanya, hang tahu di mana? Uish, Perlis ke? Perlis. Tak tahu. Tengok-tengok belakang kat rumah dia. Macam ni. Ada orang tuan-tuan, macam tuan-tuan Arau. Habis sangat tuan-tuan pergi jauh mana? Duk main kot tu, Arau. Main kot Arau. Sekali-sekali pergi Kangap. Tuan-tuan bisa pergi belah tu, Bukit Keteri ke apa ke, kan? Mana-mana ada tempat-tempat Gua Kelam. Gua Kelam pun tuan-tuan tak tahu dah. Silap lagi pula orang kata Ashabul Kahfi pun percaya. Nak cerita kan? Tuan-tuan tahu dia Gua Kelam ada apa tak? Pun tak tahu, lama dah tak pergi Ustaz. Baik. Tapi saya nak bagi contohnya, kerajaan dia besar. Kemudian satu lagi, depa kata Quran cerita tentang tempat yang terakhir dia pergi ialah satu kawasan di antara dua gunung. Tapi Quran tak habaq di mana. So tuan-tuan, saya nak ceritanya, kawasan ini ada Ya'juj dengan Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Di mana agak-agak? Sebahagian kata yang popularnya di pergunungan Kaukus. Google Kaukus. Tulislah Kaukus apa? Mountain. Pegunungan Kaukus. Tuan-tuan boleh view. Dan ada ekspedisi naik helikopter pergi tengok, macam menampak macam ada tembok. Lagi sakan. Agak-agak dia berkata di mana Ya'juj Ma'juj? Kan dia ada apa? Tembok. Tembok di mana tembok? Betul. Dia berkata apa? Tembok yang Quran sebut Radama itu tembok besar Cina. Ni nak habaq Tok Syekh.
Nah, habang bagi tembok besar Cina, maharaja yang buat, bukan Zulkarnain. Zulkarnain tu maharaja Cina lah. Tu dia. Kan? Macam-macam orang berebut ni, dia macam hantuh. Dia berkata hantuh itu ialah Cina. Dia daripada perkataan ahang tu. Kan? Perlis pula mengaku. Orang utara kata hantuh tu bukan asal Melaka. Sebenarnya dia asal daripada utara. Sebab itu dia dipanggil hang. Melaka dia cakap hang. Melaka cakap kau kan? Kau. Jadi sebenarnya hantuh ialah orang utara, tuan-tuan. Bangga lah. Kan? Semua tu hang leki, hang kasturi tu, semua hang tu orang polis lah. Mengaku benda tak kena duit, mengaku bukan salah. Kan? Lagi tuan-tuan nak zakat, tuan-tuan kata apa? Hantuh tu dua beradik dengan Tok Wan. Kan? Tuan-tuan hang apa? Hang buah. Bukan. Benda orang. Pasal tu kadang-kadang kita bila orang cerita macam tu, kita rasa kartunan. Tapi bila orang cerita tentang Nabi, tentang sahabat, tentang agama, benda-benda pelik, pasal apa kita boleh terima? Yang ni kita kena tanya, kan? Baik. Okey. Baik, saya nak sambunglah panjang cerita Zulkarnain ni, sekali kita tak apa, kita baca sikit benda kita hurai apa yang patut. Baik. Di dalam Al-Quran, Suratul Kahfi, Allah mulakan cerita Zulkarnain. Ini yang the best true fact. Berdasarkan fakta, iaitu Al-Quran. Yang pertama, Quran menyebut tentang Zulkarnain pada ayat 83 sampai ayat 98. Tu cerita yang paling accurate, tepat, sahih dan apa orang kata boleh dipercayai lah. Pasal Qurannya sumber. Mari kita tengok. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang Zulkarnain. Tentang Zulkarnain. Okey. Siapa dia depa ni? Depa tanya engkau wahai Muhammad, yas'aluna. Ka tu Muhammad lah. Siapa dia yas'aluna ni? Mereka bertanya ni siapa? Manhum? Siapa mereka ni? Okey. Kalau kita tengok dalam sebab ayat ini turun, sebab turunnya ayat, Nabi menjawab pertanyaan orang Quraisy. Jadi Quraisy ni mai tanya Nabi tentang Zulkarnain. Soalan dia, depa boleh mana modal ni? Depa boleh mana modal ni? Okey. Saya cerita sikit boleh mana. Tuan-tuan, orang-orang Quraisy apabila Nabi muncul dakwah dia, mereka telah pergi ke Madinah bertemu dengan Yahudi Madinah. Ahlul Kitab, the people of the book. Sebab mereka ni ada knowledge Taurah. Mereka ada baca Taurat. Pasal itu tuan-tuan, kita tak digelar ahli kitab sebab kita tak bawa kitab. Kita tak ada kitab. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan mengaji pun semua bawa tangan. Tuan-tuan ahlul lenggang dia panggil. Yang bawa kitab ahlul kitab, yang tak bawa kitab ahlul lenggang. Wal layang, kan? Jadi nak ceritanya depa pergi jumpa ahlul kitab ni. Dia kata ada satu orang manusia mengaku klaim dia nabi. Sebab tuan-tuan, ahlul kitab depa tahu pasal apa? Pasal Allah dah bagi tahu melalui rasul yang ada yang bawa kitab. Alladzina atainahumul kitab. Quran kata alladzina, orang-orang yang atainahum, yang kami berikan kepada mereka kitab. Ya'rifuna, mereka itu mengenali Nabi yang mai itu seperti mana mereka mengenali anak mereka. Yahudi ni bila dia tengok Nabi, dia boleh kenal. Siapa dia yang boleh kenal Nabi? Antaranya Salman Al-Farisi. Ingat tak?
Mujok tuan-tuan, tak kata Salman Khan. Kalau tidak tuan-tuan, senak perut saya. Tuan-tuan, bila saya kata Salman, tuan-tuan sambung Khan. Jahannam. Salman Al-Farisi. Sebab apa Salman Al-Farisi boleh kenal? Pasalkan tok guru dia yang terakhir tu ahli kitab. Elok tok guru dia mati, nak mati nazak dah. Salman Al-Farisi ni, cuba tuan-tuan tengok cerita dia, seronok. Dia jumpa macam-macam tok guru, kan? Tok guru yang tiba di orang pun ada, tok guru yang macam-macam kan, pelaku. Baca cerita Salman Al-Farisi. Tak, saya nak ceritanya, tok guru dia the last. Tok guru dia kata apa? Dia kata, wahai guru aku sayang hang. Kalau hang mati ni, aku nak pergi cari siapa? Tok guru dia kata akan muncul, tok guru dia ahlul kitab, akan muncul seorang rasul daripada tanah dua batu hitam, Madinah, yang mana dia itu tidak makan daripada sedekah, tapi dia makan hadiah. Di belakang dia ada tanda cap Nabi. Kalau hang jumpa dia tu ada 3 tanda ni, hang ikut dia. Dia the last prophet. Bukan the last samurai, the last prophet. Nabi yang terakhir. Salman pun cari, jumpa, dia test. Ada 3 tu. Dia pun bagi kurma, Nabi kata apa dia ni? Sedekah. Sedekah saya tak makan. Dia bagi hadiah, Nabi makan. Satu betul. Nombor 2 apa dia? Dia muncul di Madinah. Ada di Madinah. Nombor 3 apa dia? Dia nampak ada belakang Nabi tu cap. Macam burung merpati. Ada isi, ada tanda. Dia kata ni betul Nabi. Dia ikut Nabi. Jadi ahli kitab tahu. Okey, ahli kitab, pendekkan cerita lah. Ahli kitab kata balik pergi tanya dia. Hampa balik pergi test dia. 3 soalan. Yang pertama tanya tentang Ashabul Kahfi. Pasal itu dalam cerita ni ada cerita Ashabul Kahfi. Pergi tanya dia tentang cerita Ashabul Kahfi. Suruh dia cerita Ashabul Kahfi tu siapa dia, lagu mana cerita dia, apa semua pergi tanya. Nombor 2 pergi tanya dia tentang Zulkarnain. Yang ketiga tanya dia tentang roh. Kalau dia boleh jawab 3 soalan ni, dia Nabi. Pasal hanya Nabi saja yang tahu. Tuan-tuan, Nabi Muhammad ni reti baca tak? Tak reti baca. Dia bukan pergi sekolah, dia tak reti baca. Jadi kok macam kita, mungkin kita pergi study mana, berjumpa buku sejarah ke apa ke, kan? Orang tanya kita boleh jawab. Tapi Nabi tengok, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Ummi. Dia tak erti baca, dia tak erti tulis. Tiba-tiba bila orang tanya dia, Muhammad, cerita tentang Ashabul Kahfi. 1, 2, 3, 4, 5. Ashabul Kahfi ni satu perkumpulan pemuda bersembunyi di gua apa semua. Dia boleh cerita. Dia main mana cerita? Dia boleh cerita mana? Sekarang tuan-tuan mungkin kita boleh Google. Boleh tengok apa WhatsApp ke apa ke. Nabi tak ada. So, nampak? Pasal itu dia kata Nabi ni sihir. Nabi ni ada jin masuk dalam badan dia apa semua. Pasal benda tu, maklumat tu tak mungkin diketahui oleh manusia biasa. So yas'alunaka, mereka bertanya tentang Zulkarnain ni adalah hasil daripada apa? Cadangan Yahudi. Suruh pergi test. Nabi jawab 3 tu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang roh. Pun Nabi jawab, semua Nabi jawab. Tapi depa tak masuk juga. Bagian. Kerana apa? Kerana masalah hasad dengki. Bukan kerana masalah ilmu tu, hasad dengki. Pasal itu kadang-kadang manusia ni dia tahu dah kata dia tu salah, tapi dia tak mengaku salah. Kerana apa? Kerana hasad, dengki, sombong, takabur. Pasal itu Nabi kata al-kibr bataral haqq. Sombong itu orang yang tahu kata salah, tahu kata dia tak betul, tahu kata dia tersilap, tapi dia tak mau mengaku. Itu sombong. Itu sombong. Itu yang saya cerita kat tuan-tuan tu. Duk sembang dengan satu orang yang jenis tak mau mengaku kalah. Tiba-tiba duk sembang tepi, kan saya cerita banyak kali dah tuan-tuan. Sembang, tiba-tiba ada benda apa atau duk bergerak atas pokok. Kawan tu kata, burung apa ni duk bergerak atas pokok ni? Kawan tu kata, dak, aku rasa kucing ni naik kabat atas pokok. Kucing apa tinggi sangat ni, burung ni. Dalam duk berkelai itu terbang.
Ni yang jenis, orang kata apa, jenis kerah kepala ni, jenis ketegak ni, orang kata pun dia tak mau mengaku juga salah. Jenis duk pusing, kok nu pusing kok ni. Orang macam ni tuan-tuan, masalah. Bila terbang, tentulah yang betulnya kucing ke burung? Burung. Tapi ya, kawan yang kata kucing, dia tak mau kalah. Dia tak mau kalah. Hang tengok, aku kata dah burung, hang tengok terbang tu. Pasal kelam, tak nampak. Tapi terbang, takkan kucing. Tapi ada juga yang kata jahat ni, yang kata nak menang ni, yang jenis cakap tak mau kalah ni. Dia akan kata juga. Dia kata kucing. Kucing apa terbang? Kucing lah ada sayap. Kucing ni banyak jenis, ada yang bersayap, yang ni jenis ada sayap. Tuan-tuan nak orang lagu ni tuan-tuan nak buat macam mana? Tuan-tuan kata kok nu, dia kata kok ni. Tuan-tuan kata kok nu, dia kata kok ni, pusing kok nu, dia pusing kok ni. Ada saja. Sebab itu kata Al-Imam Syafi'i, kalau kita berdebat dengan orang yang alim, kita boleh menang. Pasal orang alim ni ada ilmu, dia berhujah cara ilmu. Tapi kalau wa idza jadaltu jahilan, kalau kita berdebat dengan orang jahil, kita akan kalah. Pasal orang jahil ni dia bukan kira hujah, dia bukan kira fakta, dia kira nak menang. Ya, dia kira nak menang. Nampak? Baik. Kemudian Nabi kata, "Qul sa'atlu 'alaikum minhu." Saya nak sebut dalam perkataan minhu tu. Quran kata, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, "Sa'atlu," akan aku bacakan kepada kamu, akan aku ceritakan kepada kamu, "alaikum," minhu. Apa makna minhu? Sebahagian kisahnya. Artinya apa? Quran telah mengisyaratkan Zulkarnain punya cerita adalah sebahagian, bukan semua. Sebab itu banyak benda kita tak tahu. Dan banyak benda teori dan dakwaan saja. Sebab Quran kata sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Kami akan ceritakan, tapi sebahagian saja. Artinya kita kena tahu tuan-tuan, hakikat ilmu kita adalah hanya sebahagian kecil daripada ilmu Allah yang maha luas. Yang Allah kata bila kita celuk satu, angkat, yang lekat tu saja ilmu kita, yang lautan itu ialah ilmu Allah. Sebab itu kita tak sombong, kita tak besar diri, kita tak kata kita betul. Pasal itu apabila kita baca kisah Musa dengan Khidir, nak habaq kata ada orang yang lebih berilmu daripada Nabi Musa. Itu poin yang besar tu. Jadi pasal itu dia kata banyak benda kita tak tahu. Pasal Quran kata minhu, sebahagiannya. Baik. Kemudian Allah sambung ayat yang 84. Inna makkanna lahu fil ard. Pertama, kami memberikan kepadanya kekuasaan. Itu yang kita kata dia tu raja. Khilaf di kalangan fuqaha, Zulkarnain ni nabi ke manusia biasa? Yang kuatnya dia seorang manusia biasa yang Allah beri kerajaan yang besar. Dia raja yang ada kerajaan yang besar. Ni Quran kata makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami berikan kepada Zulkarnain itu jalan bagi dia menjayakan tiap-tiap perkara yang dia perlukan. Pada ayat 85, fa'atba'a sababa, dan dia mengikut jalan dan sebab yang kami tetapkan. Sekali saya nak ulas perkataan sababa tu. Tapi kita azan dulu, kemudian saya nak hurai sikit sababa tu. Yang orang Melayu guna sebab tu. Apa kaitan dia dengan Zulkarnain? Azan Isyak dulu, sekali kita sambung insya-Allah taala. Okey tuan-tuan, kita buat sedikit rumusan besar yang penting bila kita baca tentang Zulkarnain. Antara inti yang paling besar apabila tuan-tuan mendalami, menghayati, tadabbur surah Al-Kahf,
cerita Zulkarnain, pada ayat Allah menyebut tentang inna makkanna lahu fil ard, kami telah mengangkat kedudukannya, kami telah meletakkannya tamkin, menjadikan dia raja, menjadikan dia pemerintah dalam kehidupan manusia. Kuasa ni hakikatnya ialah kurniaan Allah Azza wa Jalla. Allah menyebut pada ayat yang lain, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Katakanlah wahai Muhammad, keseluruhan kerajaan ini ialah milik Allah. Tu'til mulka man tasha', dia memberikan kerajaan kepada siapa yang dia nak. Dan kita sebagai manusia telah melihat bagaimana perubahan daripada manusia yang berkuasa, bertukar ganti, bersilih ganti. Dan kita juga tengok dalam kerajaan ataupun dalam pemerintahan Malaysia satu benda yang kita tak pernah sangka, bertukarnya Perdana Menteri 3-4 kali. Tak kira lah dalam bentuk apa itu soal politik, tapi saya nak cerita bagaimana Tuhan kata tu'til mulka man tasha'. Sebahagiannya tak sangka. Dia tak sangka, kata dia melihat masa dia kecil kawan tu jadi Perdana Menteri, dia nak mati pun kawan tu jadi Perdana Menteri. Dia tak sangka. Tapi Tuhan mengangkat dia. Tapi saya nak sebut, kuasa bukan tanda Tuhan meredai seseorang. Kerana Tuhan juga yang memberi, Tuhan yang memberikan kuasa kepada Zulkarnain, Tuhan yang sama memberi kuasa kepada Firaun. Tuhan tu juga. Tuhan yang bagi kuasa kepada siapa? Tuhan yang memberi kerajaan kepada Sulaiman. Tuhan itu juga yang memberi kerajaan kepada Namrud. Dia bagi kepada siapa yang dia nak. Tapi bukan tanda apabila dia memberikan kedudukan dan kekuasaan, kerajaan, dia mesti redha pada kawan tu. Dia boleh bagi pada siapa yang dia nak, kerajaan hak dia. Tapi kita tak boleh kata Tuhan bagi dia jadi raja, Tuhan bagi dia jadi Perdana Menteri, Tuhan bagi. Itu ialah kurniaan Tuhan kepada dia. Akhirnya dia akan balik sebagai hamba daripada hamba-hamba Allah. Macam tu juga dengan harta. Tuhan yang memberi harta kepada siapa? Yang kaya, yang tuan-tuan tahu, Qarun. Tuhan yang sama memberi harta kepada Abdul Rahman bin Auf. Tuhan yang memberi rezeki kepada kita, Tuhan yang sama memberi makan kepada orang bukan Islam. Tuhan yang memberi kekayaan kepada kita, Tuhan yang samalah bagi kekayaan kepada orang kafir. Takkan kita nak kata Tuhan setuju dengan dia? Sebab itu kita kata kuasa dan kerajaan ni ialah, kekayaan ni ialah pilihan Tuhan. Dia nak bagi siapa? Ada sebab. Dia bagi pada kawan tu sebagai ujian, dia bagi kawan ni sebagai kemuliaan. Itu hak dia. Kita tak boleh mendabik dada mendakwa kita dipilih oleh Tuhan kerana Tuhan redha dengan kita. Kita tak tahu. Redha Tuhan bukan duduk pada situ. Kan? Suka benci orang pun kita tak boleh kata tengok orang suka pada saya. Tuan-tuan, kalau kita nak kata tengok Tuhan redha dengan saya pasal ramai orang suka kat saya. Ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu, kalau nak ukur orang suka tu Tuhan suka, tu apa? Orang suka tu Tuhan redha, orang suka tu Tuhan, kawan tu betul. Tuan-tuan cuba tengok artis-artis yang Korea bukan Malaysia marah Korea. Saya sebut lagi, tuan-tuan tak tahu, masalah tuan-tuan ni tak minat Korea. Blackpink tahu Blackpink? Saya pun tak tahu, cuma tengok. Blackpink, artis Korea. Kita main ceramah. Ada, tuan-tuan, kalau saya tak bukan saya lah, penceramah yang orang kata terhebat pun, kalau dia ceramah pukul 7, habis sangat orang nak main pun pukul 6 ya.
Habis sangat. Paling awal, hang nak pergi mana Aku nak pergi dengar ceramah ustaz tu. Dia popular, famous. Pukul berapa dia ceramah? Lepas maghrib. Dia nak pergi pukul 5. Kita kata, hei Ishang tu. Ishang. Pukul 5 nak pergi dah. Aku nak pergi dah lepas asar. Tidak, tak dapat parking. Ustaz tu ramai peminat dia. Kita pun kata, hang tengok ustaz tu ramai peminat dia. Pukul 5 orang pergi dah ceramah dia. Belak pi nak ceramah. Bukan nak ceramah. Nak menyanyi pukul 10 malam. Pukul berapa malam? Pagi. Sehari sebelum tu orang pergi dah. Sehari sebelum tu. Kalau nak menyanyi hari Ahad, Sabtu tu orang pergi dah. So kita tak pernah hukum pengikut yang ramai, sokongan orang, suka orang. Tuan-tuan, pergi tidur kat luar stadium tu. Ada tuan-tuan mai jumpa, mai buka masjid tersepak. Hang mai mana ni? Saya nak mai kuliah maghrib. Subuh mai dah nak mai kuliah maghrib. Tuan-tuan tak jumpa. Penceramah hebat tak mana pun tak ada ah. Penceramah teror lagu mana pun, kalau maghrib dia ceramah, petang baru orang nak pergi. Tu pun petang, kadang-kadang pukul 7 baru nak pergi. Tapi artis tuan-tuan, dia nak menyanyi esok hari ni orang pergi tidur dah, buat kemah. Sebab itu saya kata, benda ni Tuhan bagi, tetapi Tuhan tidak beri dengan syarat dia mesti redha benda tu. Sebab itu kadang-kadang ujian untuk kita, kuasa ujian, harta ujian, pengikut ujian, sokongan orang ujian, kesukaan orang ujian. Ini ujian. Jangan mendabik dada, jangan angkuh, jangan sombong dengan pengikut yang ramai. Kenapa? Kerana kalau nak banding dengan orang lain yang sesat, yang memang confirm sesat, ramai lagi pengikut dia. Itu benda yang kita kena jelas. Kemudian sikit lagi saya nak sambung. Quran kata, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sabab. Kalimah yang mahal, yang besar dalam kehidupan manusia ialah apa? Tuhan mensyaratkan apabila kita nak buat sesuatu, kita hendaklah melalui prosesnya. Sebab yang ni kita panggil apa? Sunnatullah, ketentuan Allah, peraturan Allah, yang mana manusia tak boleh melawan dia. Tuan-tuan kena ingat ni, perkataan sabab ni orang Melayu guna. Senang saya nak ceramah pasal orang Melayu guna dah sebab. Sebab kepada kenyang, makan. Tuan-tuan, tak mungkin kenyang melainkan kena makan. Hang lapar tak? Lapar, nak buat macam mana? Kena makan lah. Tak payah. Astaghfirullah, astaghfirullah, oh sengkok. Dah. Pasal tu dia berkata, tak ada duit pun tak apa, janji muka elok. Lapar ni, tengok muka elok pun tak kenyang. Faham ke tak? Dia kata, abang tak ada duit tapi muka abang handsome, main nak tengok. Dia lapar. Mak dia kata, hampir menikah lah dengan kawan tu, muka tak elok, tapi dia dah kerja, dia dah gaji, dia boleh beli beras. Tak mau nak ikut muka elok. Muka elok kerja tak ada. Tak apa muka kerja tak ada pun janji muka elok. Dia balik ke rumah mak dia, mak ada apa nak makan? Hampir tengok muka lelaki hang. Baliklah tengok muka lelaki dia hak segak tu. Sengkok abang macam kena ikan jenahak bakar. Sengkok. Tuan-tuan faham? Manusia ni dia nak apa? Dia nak jump to the result. Dia nak jump to the point. Dia nak cross the road tanpa melalui sebab musabab. Dia nak cerdik tanpa baca. Dia nak kaya tanpa kerja. Dia nak, Quran kata wa atainahu min kulli syai'in sababa. Zulkarnain itu tak jadi raja, melainkan dia melakukan sebab. Dia berperang, dia keluar daripada istana dia, bukan beli kerusi, duduk atas kerusi. Tuan-tuan, macam ni ya tuan-tuan, satu orang mungkin teringin, ada
India mana tak tahu. Dia teringin jadi datuk. Ada berbeza. Dia pun belilah apa ni, pakaian datuk apa, baju datuk apa. Kan? Dia usahalah nak jadi datuk, pakai datuk. Hias apa semua. Cuma dia silap sikit dia. Kalau tidak orang percaya dia datuk. Dia tak pi tutup tingkat naku. Orang komen, orang kata apa? Istana mana pakai tingkat naku lagu rumah aku ni? Tuan-tuan faham naku? Tak payah duk buat setiawangsa sangatlah. Tak payah buat damansara lah kan. Gurin je. Takkan naku tak faham. Tingkap yang alang-alang. Rumah lah pun tak pakai tingkap tu dah. Takkan istana pakai. Dia pergi tak tutup tang tu. Kalau dia pergi boh terai sikit orang tak tahu. Kerusi tu dia beli kerusi macam istana orang. Saya nak habaq tuan-tuan, kita mungkin bolehlah pergi duk buat benda-benda tu, tapi kita tak melalui proses. Tuan-tuan beli ikan di market. Tuan-tuan baca doa bebuih mulut-mulut pun dia tak akan jadi ikan goreng. Dia kena pergi ambil, kena bersiang. Itu sunnatullah. Pasal tu Nabi kata burung dia keluar terbang. Quran kata Zulkarnain berjalan ke timur dan barat, bertemu dengan rakyatnya, berperang. Bentakbir. Dia lakukan, baru dia dapat kuasa tu. Tak ada orang datang bergolek tuan-tuan. Ini sunnatullah. Siapa-siapa yang tak buat sebab, dia tidak akan dapat hasilnya. Kerana Allah, saya bagi contoh mudah ya. Nabi Allah Ta'ala tolong 1-2 kali ya. Yang lain semua dia kena buat macam kita. Betul tak? Dia nak pergi Isra' Mi'raj hantar burak, tapi dia nak pergi Madinah. Tuan-tuan, saya nak tanyalah, takat tuan-tuan duk mengaji ni, berapa kali Nabi guna burak? Dan berapa kali Nabi perang menang dengan jampi? Tak ada. Nabi kata, ni Rasulullah, mereka nun orang musyrikin Mekah nak mai, hampa duduk buat macam biasa. Hampa duduk buat macam biasa. Nak duduk buat macam biasa, apa mereka nak mai? Jangan takut. Aku dah pagak Madinah ni, mereka mai tak nampak. Tak. Pasal tu saya kadang-kadang, bukan saya kata, tapi tuan-tuan, ilmu bergolek. Dialah sama-sama berlakon. Korang tu pun nak tumbuk Tok Guru dia pun tolak bergolek. Saya kata dahsyat depa ni. Hampa mai dua orang yang ada ilmu ni, nak beli tiket bisnes kelas, nak hantar pergi Tel Aviv. Tahu Tel Aviv? Israel tu, depa PP tu, depa buat lagu tu ya. Cerah Israel. Esok Palestin boleh masuk. Ini semua kita tak katalah benda yang mencari adat ni, tak ada. Tapi agama hatta Nabi berperang, patah gigi. Ni panah masuk mai ni. Abu Ubaidah Al-Jarrah gigit, nak cabut. Ni. Saya nak abang sebab musabab. Pasal tu satu orang sakit, dia kena pergi makan ubat. Satu orang sakit, dia kena pergi berubat. Itu sebabnya. Nak lega kena berubat. Itu sebabnya. Penyembuh itu Allah. Tapi Allah dia tak bagi sembuh dengan terkejut. Dia tak bagi sembuh dengan miracle. Dengan aku kata apa? Dia kata hang macam mana? Tuan-tuan tak ada. Pasal itu kadang-kadang ni, yang Nabi-Nabi tu mukjizat tu cerita lain. Satu orang lumpuh, saya tengok ada satu dokumentari tau. Ajaran-ajaran sesat ni. Dunia punya ajaran sesat ni, Tok Guru dia ni, yang antara yang hebatnya, satu Tok Guru tu dia mai. Tuan-tuan bisa dengar Sai Baba. Sebenarnya banyak tau, bukan Islam saja yang Tok Guru sesat ni. Ajaran-ajaran yang di Korea pun ada. Dahsyat. Nak jadi Tok Guru ni, dia kena buat, dia kena ada super power. Macam tuan-tuan contohlah, saya ni ceramah teruk-teruk ni, bukannya tuan-tuan nak ikut pun kan. Tapi kalau mai satu orang lumpuh, saya sapu lutut dia, boleh mangkit berjalan, Allah saya ingat. Kan? Ketat masjid. Tapi sunnatullahnya begitu.
Api membakar. Api membakar. Tuan-tuan jangan duk pitrai budak ilmu. Dia tak, aku ni dah sampai makam dah. Cucuh mai. Kan? Pegang terbakar. Tu saya kata kebal. Di Indonesia ada satu video. Kebal. Polri, Polis Republik Indonesia pun pi lah. Pi tuan-tuan. Bagi sedah. Pang. Kita pun dulu ada kan, di mana mak komando ke apa kita. Depa kata kebal. Dengan gerak kah? Kebal tersandar. Demikian. Pisau memotong, api membakar. Itu sunatullah. Untuk berjaya, untuk kaya. Pasal itu tuan-tuan yang menurun nombor ni semua bohong. Ada siapa atau Tok Bomo mana atau dia boleh buat keluar duit bawah sejadah. Tuan-tuan duk lipat sejadah tak jumpa 10 20. Kalau jumpa tu duit masjid lah. Bawa pi sekarung. Apa dia ni? Bawa pi satu guni daun kerin. Esok mai ambil jadi duit. Lepas tu bawa lah. Okey, bawa. Dengar nak cerita ni. Tapi bukan cerita Quran, cerita saya. Bawa lah satu karung daun. Pi hantar dekat tok guru, tok bomo yang boleh tukar jadi duit. Depa pun esok lepas maghrib mai. Depa pun lepas maghrib mai lah ni satu guni ni nak jadi duit. Lepas tu yang seronok yang sebelum balik. Berapa pengerah dia tu? Hampa nak bagi pengerah apa? Dia boleh tukar daun jadi duit. Tu dah faham ke tak? Dia boleh tukar daun jadi duit. Yang kita nak pergi bagi duit kat dia lagi buat apa? Dia tak bagilah 300. Seguni dia bagi 300 yang dia minta. Bagusnya Tok Guru. Dalam tu mungkin 300,000. Bawa baliklah mereka. Buka daun. Nanti dulu. Tok Guru tak pernah silap. Tuan-tuan jangan duk main-main ilmu kalau kail sejengkal lautan dalam jangan diduga. Mai nak sibai Tok Guru. Macam mana ni daun? Hamba buka tang mana? Dia steady. Hamba buka tang mana? Kami nenek kita buka. Aku dah kata dah. 10 langkah ke barat, 10 langkah ke timur baru hamba buka di mana? Tak ada keluar kepala jalan tu hamba buka. Tang tu punca dia. Boleh 300 free. Pasal apa? Malang undi. Lah kali bertumbuk daripada. Tu dia lah aku kata hang jangan buka. Hang kalau nak buka. Aku dah kata sampai rumah baru buka. Hang nak tengok. Tok Guru Tok Guru ni duk gelak. Hi boleh 300 free. Tu pun Melayu tak dan maghrib pi menurun. Quran kata wa atainahu min kulli syai'in sababa. Pasal tu Nabi dakwah, orang baling luka, tak ada orang baling Nabi, baling batu di Taif tak jadi kurma. Baling anggur. Sahabat kata Rasulullah anggur makan. Baling batu berdarah, kaki berdarah. Kerana itu ialah proses yang Tuhan tentukan. Pasal itu Quran kata apa? Last. Fa inna ma'al usri yusra. Tuhan dah bagi tahu kesenangan tidak akan datang melainkan kamu telah menempuh kesusahan. Siapa yang tak jumpa susah, dia tak akan jumpa senang. Quran yang kata. Hadirin mukminin, mudah-mudahan Allah berkati. Ini baru episod pertama. Kita akan pergi banyak lagi. Ya'juj Ma'juj tak cerita lagi tu. Kan? Kita harap-harap habislah tajuk Ya'juj Ma'juj sebelum dia keluar. Bukan apa takut kita tak habis, dia keluar dulu. Kalut kita. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.